Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ya, iaitu Tan Sri Abdul Awang ya, yang mana dalam kenyataan media sosial beliau menyatakan bahawa PAS pegang prinsip Aldin punca DAP tolak hubungan. Apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, yang mana Tan Sri Abdul Awang menyatakan bahawa PAS sama sekali tidak akan berganjak daripada prinsip Islam Aldin, yang mana bukan fahaman agama mengikut tarif sekularisme seperti DAP. Di sini juga Presiden PAS berkata, disebabkan prinsip berikut, parti yang diketuai oleh Lim Guan Eng itu telah menolak PAS. Dan apa yang saya lihat di sini, saya tertarik dengan kenyataan yang menyatakan bahawa parti itu, iaitu DAP, menunjukkan sikap terhadap konsep negara berkebajikan mengikut skop sekularisme yang mereka anuti. Pada masa yang sama, mereka secara terbuka menentang Islam dengan membela golongan murtad, menentang pengharaman arak dan judi. Apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, apabila PAS hari ini sudah terdesak, yang mana pada saya juga saya lihat Presiden PAS dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, mereka cuba untuk menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menjadikan parti DAP sebagai punching bag. Dan kita lihat sekarang ini mereka bermain dengan isu 3R. Apa yang mereka mainkan hari ini apabila dia seolah-olah menyatakan pimpinan DAP menolak tentang Islam, yang mana pada saya ini adalah satu perkara yang memperbodohkan rakyat, kerana kita tahu dalam DAP itu ramai juga mereka yang daripada orang Islam, orang Melayu, yang boleh menjadi ahli DAP, boleh mereka menjadi calon DAP. Jadi kalau ini idealisme yang dibawa oleh DAP, kenapa orang Melayu, orang Islam berada dalam DAP? Jadi jelas di sini pada saya ini adalah satu pembohongan politik yang dibuat oleh Presiden PAS. Yang kedua, apabila dia menyatakan bahawa prinsip ini dibawa oleh Lim Guan Eng, yang mana telah pun menolak PAS, pada saya ya, parti PAS ini mencari keuntungan politik. Dia bersama dengan Pakatan Rakyat suatu masa dahulu, yang mana mereka keluar dan mereka menyalahkan DAP. Ini adalah satu strategi politik PAS untuk menarik pengundi Melayu, golongan orang Islam, supaya bersama dengan mereka, dan akhirnya pemimpin PAS tidak tahu mentadbir negara. Yang paling penting pada PAS adalah mereka menang dan menjadi YB. Apabila menjadi YB, mereka boleh mendapat manfaat daripada gaji yang lumayan. Mereka pentingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat kepentingan rakyat. Semenjak PAS menjadi kerajaan negeri pun kita tidak nampak apa-apa yang PAS lakukan. Yang mana di sini juga apabila saya lihat, dia cakap konsep negara berkebajikan mengikut skop sekularisme yang mereka anuti. PAS telah pun menipu ni ya, paling banyak dalam menipu rakyat dengan menjual isu-isu seperti ini, yang mana kita tidak boleh menukar skop dengan seperti mana dikatakan oleh Presiden PAS ini, iaitu sekularisme dan apa yang kita anuti. Kerana kita ada perlembagaan yang mana jelas di sini hak keistimewaan raja-raja Melayu, keistimewaan orang Islam, keistimewaan orang Melayu, itu Bumi Putra, itu telah termaktub. Dan bagaimana kita nak menceritakan tentang skop sekularisme yang orang lain anuti, dan PAS kena menghormati juga agama orang lain. Inilah yang menyebabkan orang yang non-Muslim takut kepada kepimpinan PAS ni, terutamanya melibatkan Sabah dan Sarawak, kerana PAS bersikap terlalu ekstrim. Di sini juga dia menyatakan bahawa apabila dia kata pada masa yang sama mereka secara terbuka menentang Islam, ini adalah satu pembohongan paling nyata ya, yang pada saya pemimpin seperti Tan Sri Abdul Awang ni perlu disiasat, kerana menabur fitnah, kerana boleh membuat porak-poranda ke dalam negara kita ini. Yang mana ya, dia cakap secara terbuka ya, menentang Islam ya. Kalau perkara ini berlaku ya, undang-undang telah pun ada, dan saya percaya bahawa ramai pemimpin DAP telah diheretkan ke mahkamah jika mereka secara terbuka menentang Islam. Dan saya percaya satu perkara lain akan berlaku juga. Jadi inilah yang menyebabkan politik negara kita ini, keharmonian kaum dalam negara kita ini terjejas, disebabkan oleh orang seperti Tan Sri Abdul Awang ni, yang pada saya soalan orang bagi lain, dia jawab lain. Nampak sangat Presiden PAS ini mungkin ada kebodohan dia sekarang ni, makin nyanyuk, dah tua. Itu pada saya. Dan isu yang melibatkan pengharaman arak dan judi ya, yang mana dia kata ya, menentang Islam dengan membela golongan murtad. Saya nak beritahu pemimpin PAS, saya nak beritahu dekat Presiden PAS, saya nak beritahu dekat orang yang menyokong PAS, saya nak beritahu dekat walaon yang bangang ni. Dia macam ni ya. Tidak ada manusia dalam dunia ni nak lahir tidak sempurna.
Ada orang lahir keturunan dia Kristian, ada keturunan dia Buddha, ada keturunan dia mungkin pagan, ada keturunan dia mungkin agama macam-macam, ada yang agama Islam sebagainya. Jadi setiap orang itu mereka tidak nak terlahirnya begitu. Mungkin ada orang yang nak terlahirnya jadi orang Kristen, ada orang yang nak terlahir jadi orang Islam, ada orang yang terakhir nak jadi pagan dan agama Buddha dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak mempersoalkan isu ini? Kita tidak boleh memaksa individu yang awalnya mereka memang anuti agama lain dan agama lain, kita panggil untuk nak mengikut agama kita. Ini adalah satu yang pada saya kebodohan yang Tan Sri Abdul Awang nak tunjukkan kepada rakyat. Jadi, apa yang dia kata di sini? Menentang Islam dengan membela golongan murtad. Pada saya ya, kita tidak boleh bermain dengan isu murtad di dalam negara ini lagi. Kerana orang Kristian itu manusia juga. Dan dosa kita, surga dan neraka, ini bukan di tangan Presiden PAS, bukan Hadi Awang yang menentukan surga dan neraka ini. Dan halal haram ni bukan PAS yang tentukan. Kenapa dia nak menceritakan perkara ini? Okey, kita masuk kepada isu pengharaman judi dan arak ni. PAS ada 33 bulan dalam kerajaan. Apa yang PAS buat? PAS apa yang lakukan adalah menaikkan judi dan arak ni ya. PAS dah pun berada dalam kerajaan selama 33 bulan yang mana tak ada DAP di dalam. Mereka boleh lakukan apa saja yang mereka mahu sewaktu mereka dalam kerajaan pusat itu tadi. Kenapa mereka tak lakukan? Dan kita tengok apa yang berlaku di Kedah. Sekian lama mereka jadi kerajaan, setelah kerajaan baru mengambil alih pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, barulah di Kedah itu ditutup judi. Sebelum itu tak nak tutup awal. Sewaktu mereka jadi kerajaan, kenapa Datuk Seri Sanusi tak tutup terus judi? Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim turunkan cabutan bertuah judi ini. Jadi, kita lihat bahawa benefit politik saja yang mereka nak ambil di situ. Iaitu kredit-kredit yang telah pun mereka nak tunjukkan kepada rakyat. Ini bab judi. Bab kepada, kita tahu, arak yang mana sebelum-sebelum ini. Apabila PAS berada dalam parlimen, arak timah yang menjadi satu isu suatu masa dulu, senyap begitu, sunyi sepi, pemimpin PAS diam membisu. Mana dia? Ustaz PAS, mana ada pemimpin PAS, ahli-ahli parlimen PAS yang duduk dalam kerajaan, yang duduk dalam Dewan Rakyat. Tidak ada pun yang membantah tentang isu arak ni. Ini baru cerita isu arak timah. Jangan cerita lagi kilang Kasberg, jangan lagi nak cerita kilang Stout, jangan cerita lagi nak genting. Cerita tentang judi hari ini. Kita pun nak lihat beberapa pemimpin telah pun dibekukan akaun. Beberapa pemimpin yang melibatkan ahli politik juga sedang disiasat. Maka kita tunggu siapa dia yang terkena lepas ini. PAS tak payahlah nak cerita berompang-pompang. Kita nak tengok adakah pemimpin DAP, adakah pemimpin PKR yang akan ditangkap, akan disiasat. Melibatkan dana judi, melibatkan judi haram yang sebelum-sebelum ini, yang mana sebelum ini mereka bermain isu ini, konon-kononnya Perdana Menteri berbohong. Kita tunggu. Jadi inilah sikap pemimpin PAS. Sebab itu saya mengulas isu ini, kerana saya lihat Tan Sri Abdul Awang ni sebagai Presiden PAS semakin nyanyok, soalan lain, jawapan lain, otak dia berbelit-belit di situ. Sangat ekstrim. So itu saja ulasan saya. Walaupun lama saya tak buat siaran, saya ucapkan terima kasih. Kalau kawan sudi-sudi yang mana yang ada di channel saya ini, tolong share. Sekian, terima kasih. Thank you.